Allah Ta'ala kemudian mengkritik akidah Kristian dan beberapa orang Yahudi yang mendakwa Allah Ta'ala mempunyai anak kandung atau mengambil manusia sebagai anaknya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 116. Mereka berkata, Allah telah mengambil seorang anak. Maha suci Dia. Dan surah 9 At-Taubah, ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata, Izra adalah anak Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putera Allah. Skim kenyataan mereka dari mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka tertipu. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, seluruh kepercayaan mereka tidak berdasarkan apa-apa kecuali taklid buta terhadap orang tua mereka. Seorang manusia mesti mengelak daripada bertindak seperti lembu, yang mengikut membuta tuli antara satu sama lain, kerana ini membawa kepada kesesatan dalam urusan dunia dan agama. Seseorang itu sebaliknya harus menggunakan akal fikirannya, berusaha untuk menimba ilmu yang berguna dan kemudian bertindak dengannya, walaupun ia bercanggah dengan tingkah laku dan sikap orang yang lebih tua. Islam telah menjelaskan bahawa umat Islam mesti mendasarkan kepercayaan dan tindakan mereka kepada bukti yang kukuh dalam setiap aspek kehidupan mereka, terutamanya dalam perkara agama. Ini adalah salah satu perbezaan utama antara Islam dan semua agama dan cara hidup yang lain. Islam menganjurkan manusia untuk menggunakan akal fikiran mereka dan mendasarkan keputusan mereka pada bukti yang kukuh dan bukannya meniru orang lain secara membabi buta. Bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Dan bab 34 Saba, ayat 46. Katakanlah, aku hanya menasihati kamu tentang satu perkara, yaitu kamu berdiri untuk Allah, mencari kebenaran, berdua-duaan dan sendiri-sendiri, kemudian fikir-fikirkanlah. Sebab-sebab penyebaran kepercayaan palsu mengenai Nabi Isa, termasuk kelahirannya yang ajaib, mukjizat yang dilakukannya dan kenaikannya ke surga semasa hidup. Al-Quran mengesahkan kelahiran ajaib Nabi Isa dan dengan jelas menggambarkan kelahirannya yang tidak berbapa sebagai tanda kekuasaan Allah yang tidak terhingga. Bab 3 Ali Imran, ayat 47. Dia, Maryam radhiyallahu anhu, berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Malaikat berkata, demikianlah Allah, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Allah, yang Maha Tinggi, telah menciptakan Nabi Isa tanpa bapa, sebagaimana Dia menciptakan Nabi Adam tanpa bapa dan ibu. Realiti ini tidak bermakna mereka adalah ilahi. Bab 3 Ali Imran, ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, lalu Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Adalah aneh bahawa orang Kristian percaya bahawa Nabi Isa adalah putera Allah Ta'ala, kerana beliau dilahirkan tanpa bapa. Tetapi mereka tidak percaya Nabi Adam sebagai anak Allah, walaupun dia dilahirkan tanpa bapa atau ibu. Menurut mentaliti mereka, Nabi Adam mempunyai lebih hak untuk dipanggil sebagai anak Allah yang Maha Tinggi daripada Nabi Isa, namun mereka tidak mendakwa ini. Adalah aneh bagaimana mereka menggunakan logik dan akal dalam kes Nabi Adam, namun tidak menggunakan logik atau akal dalam kes Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa telah disahkan oleh Al-Quran. Walau bagaimanapun, ia menjelaskan dengan jelas bahawa Nabi Isa melakukan mukjizat ini dengan kehendak, izin dan perintah Allah Ta'ala. Jika Nabi Isa adalah ilahi, dia tidak akan memerlukan kehendak atau izin Allah Ta'ala. Bab 3 Ali Imran, ayat 49. Dan, jadikan Nabi Isa seorang rasul kepada Bani Israel, yang akan berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda, mukjizat, dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah yang seperti bentuk burung. Kemudian aku tiup ke dalamnya dan ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah.
Dan aku zabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Kenaikan Nabi Isa ke syurga semasa hidup lebih lanjut menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala ketika dia membawa Nabi Isa dalam perjalanan ini. Jika Nabi Isa adalah ilahi, dia boleh melakukan perjalanan ini dengan kekuatan semula jadinya sendiri. Bab 3 Ali Imran, ayat 55. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir." Al-Quran memberitahu orang Kristian bahawa Nabi Isa yang bertentangan dengan kepercayaan mereka tidak disalib. Orang yang imejnya dilihat di atas salib bukanlah Nabi Isa, tetapi seseorang yang dibuat serupa dengannya. Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa ke arah syurga pada masa ini. Bab 4 An-Nisa, ayat 156-158. Dan disebabkan kekafiran mereka dan perkataan mereka terhadap Maryam, suatu fitnah yang besar. Dan, karena, ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, pesuruh Allah." Dan mereka tidak membunuhnya, dan tidak juga menyalibkannya. Tetapi yang lain dibuat menyerupai dia kepada mereka sebaliknya. Allah telah mengangkatnya kepadanya. Kepercayaan Kristian yang salah tentang Nabi Isa, disalib artinya, dibunuh, adalah pelik dengan sendirinya sebagai makhluk ilahi yang sebenar adalah jauh daripada mengalami kematian. Jika entiti boleh mati, ia tidak boleh menjadi ketuhanan. Jadi pada hakikatnya, kepercayaan salah mereka mengenai kematiannya melalui penyaliban menafikan kepercayaan salah mereka tentang ketuhanan dengan sendirinya. Makhluk ketuhanan secara semula jadi adalah sesuatu yang dapat mengekalkan diri sendiri. Mereka tidak memerlukan orang lain untuk mengekalkannya. Jika makhluk itu disokong oleh orang lain, maka mereka tidak boleh menjadi ilahi. Kedua-dua Nabi suci Isa dan ibunya, Maryam, semoga Allah meridainya, bukanlah makhluk ilahi kerana mereka memerlukan makanan daripada Allah yang Maha Tinggi, yang bermaksud, mereka bukanlah makhluk yang dapat berdiri sendiri. Surah 5 Al-Maidah, ayat 75. Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Rasul-rasul yang lain telah berlalu sebelum dia. Dan ibunya adalah penyokong kebenaran. Mereka berdua pernah makan makanan. Lihatlah bagaimana kami menerangkan kepada mereka ayat-ayat kami. Maka lihatlah bagaimana mereka diperdayakan. Di samping itu, tiada siapa yang boleh mendakwa bahawa sebagai malaikat tidak makan mereka boleh dianggap sebagai Tuhan. Pada hakikatnya, mereka juga dipelihara oleh Allah yang Maha Tinggi dengan cara yang berbeza sehingga mereka juga tidak berdikari. Hakikat bahawa mereka telah dicipta dan akan mengalami kematian, sama seperti penciptaan yang lain, sudah cukup untuk menafikan ketuhanan. Anak kandung akan sentiasa berkongsi beberapa ciri dengan ibu bapa mereka. Tetapi dalam kes Nabi Isa, dia tidak berkongsi sifat dengan Allah Ta'ala. Malah, semua sifatnya dikongsi dengan manusia lain. Dia diciptakan, dia dibekalkan dengan makanan dan air, dia akan mati dan dibangkitkan, sama seperti manusia lain. Ciri-cirinya sudah cukup untuk menidakkan ketuhanan. Orang Rom yang menganut agama Kristian memperkenalkan konsep Nabi Isa sebagai ketuhanan ke dalam iman mereka, konsep yang mereka bawa dari kepercayaan dahulu, paganisme. Mereka mengambil seorang nabi yang mulia dan diberkati, dan meletakkannya dengan dongeng dan mitos, seperti Zeus, Hercules dan Odin. Hanya sedikit akal yang diperlukan untuk memahami bahawa makhluk yang dicipta, dipelihara oleh orang lain dan boleh mati tidak boleh menjadi ilahi, kerana perkara-perkara ini bercanggah dengan kualiti makhluk ilahi. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat utama yang dibincangkan, Allah Ta'ala tidak perlu mengambil anak, kerana dia sahaja yang memiliki seluruh ciptaan, sesuatu yang tidak akan diturunkan kepada yang lain. Makhluk ciptaan menginginkan seorang anak supaya mereka membantu dan menyokong mereka, terutamanya semasa-masa kelemahan, dan untuk mewarisi daripada mereka apabila mereka akhirnya mati. Tiada satu pun dari ini atau sebab-sebab lain yang mungkin untuk mengambil anak yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 116-117. Mereka berkata, Allah telah mengambil seorang anak. Maha tinggi dia. Sebaliknya,
kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk patuh kepadanya. Pencipta langit dan bumi. Apabila dia menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Orang yang merenungkan langit dan bumi serta pembinaannya akan dengan jelas mengenali keesaan Allah Ta'ala. Jika bangunan ringkas tidak dapat dibina dengan betul tanpa pembina, bagaimana sistem sempurna di dalam langit dan bumi, seperti kitaran air, ketumpatan sempurna lautan dan lautan, ketumpatan sempurna bumi, jarak yang sempurna matahari adalah dari bumi dan ketinggian tanah yang sempurna, dibina tanpa pencipta. Di samping itu, jika terdapat banyak Tuhan maka ia akan membawa kepada kekacauan yang nyata untuk penciptaan, kerana setiap Tuhan akan menginginkan sesuatu yang berbeza. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 22. Sekiranya ada pada mereka langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya. Oleh itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat utama yang dibincangkan, sedikit renungan tentang penciptaan langit dan bumi sudah cukup untuk menafikan ketuhanan kepada semua kecuali Allah yang Maha Tinggi. Hanya Allah yang menciptakan makhluk, termasuk Nabi Isa, Allah yang Maha Tinggi, memelihara makhluk, menetapkan kematian untuk mereka dan akan membangkitkan mereka untuk menilai tindakan mereka, semuanya melalui satu perintah. Jadi dan ia adalah. Sebagai kesimpulan, ayat-ayat utama menunjukkan bagaimana dan mengapa sifat-sifat kesempurnaan khusus untuk Allah Ta'ala sahaja. Pertama, semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah yang Maha Agung. Kedua, segala-galanya juga tunduk kepadanya, tidak mahu atau rela, bermakna, tiada apapun yang boleh mencabar kuasa atau kawalannya. Ketiga, dia adalah pencipta dan pemelihara langit dan bumi. Keempat, kuasa penciptaannya sangat besar sehingga dia tidak memerlukan alat atau penolong. Dia hanya memerintahkan sesuatu dan ia berlaku. Empat sifat ini tidak terdapat pada sesiapa pun kecuali Allah Ta'ala. Sekiranya dia mempunyai keturunan, mereka sekurang-kurangnya akan berkongsi salah satu daripada sifat-sifat ini dengan dia tetapi tidak ada makhluk yang boleh atau akan memiliki mana-mana daripada mereka. Malah, mereka yang menisbahkan keturunan kepadanya pun percaya kepada kebenaran ini. Oleh itu, kepercayaan mereka sendiri bertentangan dengan dakwaan mereka bahawa dia mempunyai keturunan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 116-117. Sebaliknya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk patuh kepadanya. Pencipta langit dan bumi. Apabila dia menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Secara umumnya, ayat-ayat ini mengingatkan umat Islam bahawa kerana Allah, yang Maha Tinggi, satu-satunya yang mencipta, memelihara dan mengawal seluruh ciptaan, kerana tiada siapa yang dapat lari dari ketetapannya dan oleh itu mereka tunduk kepada mereka sama ada mereka suka atau tidak, maka hanya dia yang mesti dipatuhi. Adalah bodoh untuk mempercayai bahawa seseorang boleh mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia sambil menderhaka kepada Allah, yang Maha Tinggi, pencipta dan pengawal segala sesuatu, termasuk tempat tinggal ketenangan fikiran, hati rohani. Jika seseorang merealisasikan realiti ini, mereka akan tulus taat kepadanya, yang melibatkan penggunaan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manakala, orang yang gagal untuk merealisasikan hakikat ini akan menderhaka kepada Allah Ta'ala dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Ini membawa kepada tekanan, masalah dan kesukaran di kedua-dua dunia, walaupun seseorang memiliki seluruh dunia, kerana mereka tidak dapat melepaskan diri dari kawalan dan kekuasaan Allah yang Maha Tinggi. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, ya Tuhanku,
Mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.